Ramai orang kata hujung tahun ni ya. Hujung tahun. Tapi bagi saya lah ya, bila saya baca suasana keadaan ya, saya rasa tak mungkin berlaku dalam masa terdekat. Ya. Kenapa? Kerana saya lihat Tan Sri Mahyudin ya, dia nak pastikan kekuatan Perikatan Nasional, khususnya kekuatan Parti Bersatu. Lagipun dia masih ada kuasa. Dia ada lagi 3 tahun. Lagi apa dia nak pencen dalam tempoh lagi 3 bulan, 4 bulan kan? Betul. Sebab dia nak pastikan kekuatan Parti Bersatu, sebab sekarang ni ramai yang keluar, so dia nak pastikan bertambahnya penyokong. Itu dah dilancar Kongres Negara ya. Dah dilancar Kongres Negara. Kita lihat kalau dengar dia katakan 200,000 penggerak komuniti ya telah pun bersatu. Jadi ini adalah langkah-langkah Tan Sri Mahyudin ya untuk memperkukuhkan Parti Bersatu. Ini akan mengambil masa 1 hingga 2 tahun. So saya rasa takkan ada pilihan raya umum hingga lagi 2 tahun. Kalau kita tengok juga dari segi Bersatu sedang membuat persiapan. Ya, Muafakat Nasional juga jelas ya. Ramai di antara gabungan-gabungan ummah seperti daripada PAS dan juga UMNO. Kalau kita tengok sekarang persiapan juga dibuat oleh Parti Pejuang tu. Bagaimana Parti Pejuang ini? Saya lihat Parti Pejuang ni adalah serpihan daripada Parti Bersatu ya. Apabila Tun Mahathir keluar bersama 5 orang ya, maka mereka tubuhkan Parti Bersatu, Parti Pejuang ya. Pejuang. Sebagai tindak balas ke atas Parti Bersatu ya. Yang bersama dengan serpihan yang keluar tu. Yang keluar itulah. Jadi akhirnya tak ada apa-apa kerana dia mengambil kekuatan Parti Bersatu ya. Dan kita lihat Parti Bersatu pun tak banyak juga penyokong. Tak banyak ya. Rata-rata kalau ada 2-3 ribu pun dah kira ramai lah tu. Ya. Macam saya daripada bahagian Shah Alam ya. Saya rasa penyokong Parti Bersatu pun tak sampai 3-4 ribu. Kerana itu kesan pejuang tu tak begitu besar lah, ya. Tak begitu besar. Hanya saya rasa sekadar bak kata Tun Mahathir ya, sekadar menjadi kingmaker. Jika mereka mampu menangi dalam 10 kursi, mereka boleh menentukan siapa yang akan tubuhkan kerajaan. Ya, pasal dia ada 10 kursi parlimen. Betul. Takkan ada mana-mana parti yang boleh melebihi 100 kursi. Paling banyak pun UMNO 80 kursi 80. lah. Ya. DAP pun demus 40 lebih. PKR pun 40 lebih. Amanah pun lebih kurang 15 lebih. Tak ada siapa yang ada enough kursi untuk tubuhkan kerajaan. Maka akan memanggil dia ni datang, dia tu datang, masuk untuk tubuhkan kerajaan. Jadi itu saya rasa matlamat Tun Mahathir. Kalau kita tengok juga ada beberapa komen daripada Facebook kita, ada daripada Cik Nizam yang menanyakan beberapa soalan. Satu soalan yang ditanyakan iaitu kalau Muafakat Nasional kalah, andai kata Muafakat Nasional kalah, parti mana yang tidak berfungsi mengakibatkan kekalahan ini? Jika UMNO kalah, maksudnya Barisan Nasional kalah, artinya berlaku pertembungan 3 penjuru. Artinya berlaku pertembungan 3 penjuru melibatkan Muafakat UMNO, BN, Perikatan Nasional, di mana PAS bersama Perikatan Nasional. Jika PAS bersama Perikatan Nasional, saya jangka BN akan kalah. Jadi kuncinya terletak pada PAS. Tapi sudah nampak bahawa UMNO sudah memberi pendirian tidak akan bersama Perikatan Nasional oleh Presiden UMNO. Ya, betul. Itu betul. UMNO tidak akan bersama Perikatan Nasional. Soalnya sama ada PAS akan terus kekal dengan Perikatan Nasional ataupun seperti kata Datuk Seri Najib, hanya setakat PRU 15. Apabila masuk pertandingan, dia akan bersama Muafakat Nasional. PAS akan bersama Muafakat Nasional apabila berdepan PRU 15. Tapi di dalam kerajaan Perikatan Nasional, PAS bersama dengan Bersatu. Ini saya lihat keadaan yang akan wujud. Adakah ini satu strategis daripada pihak PAS sendiri? Saya tak tahu strategi. Tapi yang saya tahu, dari segi sudut politiknya, PAS lihat banyak kebaikan yang dia akan dapat bersama dengan Perikatan Nasional atau Muafakat bersama Nasional? Perdana Menteri. Perdana Menteri. Bila bersama Perdana Menteri,
Macam-macam projek boleh dapat. Ya. So Kelantan, Terengganu, Kedah ni untuk semua kemajuan negeri-negeri rakyat. PAS. Jadi PAS dia nakkan peruntukan untuk negeri-negeri dia, untuk penyokong-penyokong dia. So saya tak salahkan PAS untuk rapat dengan Perdana Menteri, ya. Bagi saya bodoh orang yang tak nak rapat dengan Perdana Menteri. Betul. It's quite a silly thing, kan. He's the Prime Minister, segala kuasa ada pada tangan dia, dan you tak nak berbaik dengan dia, kan. Itu memang bodoh punya kerja tu. Jadi saya rasa itu strategi PAS. Tapi saya yakin menjelang PRU15, PAS akan bertanding di bawah platform Muafakat Nasional. Tapi kalau kita tengok Datuk, dari segi ekonomi sekarang, ekonomi yang sedang melanda kita setelah COVID ini sudah slow down sedikit, tapi dari segi pergolakan politik-politik ini, bagaimana impak terhadap ekonomi sekiranya masalah politik ini masih lagi tidak stabil? Ia lebih saya rasa, ya, kepada pertama permodalan asing, ya. Permodalan asing yang nak masuk, mungkin dia orang tangguh dululah. Dia tengok pihak keadaan politik. Pelabur-pelabur nak masuk. Pelaburan asing, dia akan tunggu, tunggu politik lebih stabil. Tapi dalam pelabur-pelabur tempatan, ya, saya rasa tak banyak kesan lah, ya. Bisnes Malaysia ni, apa jua suasana politik, dia akan berjalan macam tu jugalah, ya. Yang di bawah sana tu makcik jual goreng pisang nasi lemak tu, Makcik Kiah kata? Tak ada beza. Apa parti ke, Muafakat Nasional ke, Perikatan Nasional ke, sama aja bagi dia orang, kan. So jadi bagi saya lah, landscape perniagaan jalan macam biasa, ya. Hanya yang kita bimbang jika kes COVID ni mendadak naik semula, ya. Dia punya second wave tu kalau naik semula, kita bimbang PKP diperketatkan, itu boleh menjejas industri lah. Tapi saya tak nampak keadaan tu, ya. Sebab kita lihat keadaan COVID terkawal, ya. Purata tak sampai double digit. Kita tak sampai lah. Kita dah dalam single digit, ya. Warga tempatan single digit, warga import pun single digit. Tapi kalau kita tengok, Datuk, dari segi sedikitlah berkenaan dengan adakah mungkin bersatu dan Perikatan Nasional akan menjadi parti gabungan yang terbesar setelah PAS dan lain-lain parti komponen BN menyertai Perikatan Nasional. Tadi kita bercakap tentang Muafakat Nasional. Ini Perikatan Nasional juga memberi jemputan kepada komponen-komponen parti dan juga kepada pihak PAS untuk menyertai Perikatan Nasional. Bagaimana pula UMNO yang telah menyatakan tidak akan menyertai Perikatan Nasional? Pertama, saya nak jelaskan, ya, kuatkah Parti Bersatu ni, ya? Kerana cara Datuk cakap tu seolah-olah Parti Bersatu, bila kita sebut Perikatan Nasional, kita sebut Bersatu. Sudah ada strategis. Sebab yang kuat di situ Parti Bersatu, PAS. Yang lain mana ada? Tak ada, kan? MIC ada satu kursi je. Betul. Itu pun dia akan reverse gear. Dan PAS pun saya yakin akan reverse gear, ya. Nah, berbalik pada Parti Bersatu, kedudukan dalam Bersatu pun goyang, ya. Kita ambil sebagai contoh Azmin Ali lah di Gombak, ya. Di Gombak pun Azmin Ali goyang. Dia menang atas penyokong Pakatan Harapan. Pengundi-pengundi Cina, pengundi Melayu yang dulu penyokong Pakatan Harapan. Mereka tak akan beri kepada Azmin Ali kali ini. Mesti? Tak akan berikan. Dan pengundi-pengundi UMNO pun big question mark, adakah mereka akan beri sokongan pada Azmin Ali? Ya. Walaupun kita lihat dari segi disiplin parti, ahli-ahli UMNO mestilah menyokong calon-calon Muafakat Nasional. Tapi kita bimbang suara protes di akar umbi itu masih menebal lagi. Ya, sekarang ni masih menebal. Yang bantah ke atas Azmin Ali yang dulu adalah PKR, ya. Di Ampang, Zuraida Kamaluddin juga hadapi keadaan yang sama. Dia akan hilang sokongan Pakatan Harapan, ya. Dia menang atas sokongan Pakatan Harapan waktu itu, ya. Ya. Begitu juga di Pagoh, ya. Di Pagoh, begitu juga di Pagoh. Tan Sri Mahyudin pun tidak selesa di situ. Menang atas penyokong Pakatan Harapan. Pada waktu itu. Pengundi Cina pada masa itu hampir 10,000 lebih memberikan undi kepada Tan Sri Mahyudin. Dan saya lihat penyokong-penyokong Pakatan Harapan
saya rasa berat mereka nak mengundi Tan Sri Mahyudin ya. Kerana dah bukan lagi di bawah panji-panji Pakatan Harapan ya. Dan begitu juga di Titiwangsa ya. Di Titiwangsa, Rina Harun juga akan berhadapan jalan yang susah ya. Kerana Barisan Nasional dengan PAS bergabung dapat 26,546 undi. Boleh mengalahkan Rina Harun di Titiwangsa. Artinya bersatu yang komponen PKR yang masuk bersatu tu dah boleh 11 orang tu mungkin 4-5 orang akan hilang kursi. Jadi di sinilah saya katakan tadi kita hanya dapat tahu kekuatan Parti Bersatu selepas PRU 15. Baru kita dapat tahu berapa ramai pengundi akar umbi menyokong ahli parlimen yang lompat parti. Baru dapat tahu. Baru kita dapat tahu. Sekarang ni tak tahu lagi. Sekarang ni syok ahli parlimen je syok. Parti tu ramai ahli parlimen. Ya, betul. Tapi akar umbi tak ada. Belum lagi tahu kan? Belum lagi tahu. Itu yang sedang berlaku ya di Bersatu.